ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع
شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Waalaikumsalam. Ya, Datuk. Alhamdulillah. Doktor dah masak belum? Sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum doktor. Alhamdulillah doktor. Maaf doktor. Maaf. Jam kan lagi 2 minit doktor. Lagi 2 minit pukul 9. Kita nak berbincang mengenai nikmat Islam dan nikmat iman malam ini. InsyaAllah dan berterusan doktor. Setiap tuan-tuan dan puan nanti kita akan umumkan. Setiap hari Selasa malam Rabu kita akan bersama tuan-tuan dan puan. Kita tengok takkan mana kupasan kita yang kita akan buat insyaAllah. Jadi kita lagi ada 1 minit 2 minit lagi. Biasanya doktor kita ada sikit iklan mengenai komplek Haji Husnul Khatimah dalam 1 minit setengah begitu. Sebab itu saya mula dan biasa satu soalan itu doktor akan jawab dalam 6 minit begitulah, 60 minit 60 minit kalau begitu kita boleh buat sampai 5 pusingan atau 6 pusingan insyaAllah. Jadi soalannya pun impromptu begitu saja, kita santai-santai aja doktor ya. Jadi insyaAllah, tapi dia punya ideanya kita nak sesuatu yang lekat kepada dalam ingatan, dalam hati teman-teman yang menonton program ini insyaAllah. Sebab kita hendak mereka merasakan cantiknya Islam, hebatnya Islam, agungnya Islam dan begitu seronok bersama agama Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari mati mereka nanti insyaAllah. Lebih kurang begitulah doktor. Doktor kat mana? Di rumah ke di mana ni? Pejabat? Dekat bawah. Masya-Allah. Okey Mur, boleh Mur, boleh insya-Allah. Boleh. Saya iklan lah. Iklan insya-Allah. Sahabat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Haji Husnul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya berikan serangkaian buku yang didapat sekarang, dan yang ketiga ialah di rumah atau Kosmos Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar anak-anak berumur bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton mengumpulkan seluruh tenaga yang ada di dan untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya semuanya kita masukkan dalam tabungan Haji Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Haji Husnul Khatimah. Boleh mula dah, Datuk. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Sadaqallahu maulana al-azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni tuan-tuan dan puan, setelah kita rehat beberapa minggu tuan-tuan, kita rehat sebentar beberapa minggu dan program ini telah berjalan 2 tahun 2 tahun tuan-tuan. Terima kasih sangat kepada para pendengar, para penonton yang bersama dengan kita sejak 2 tahun bersama-sama dengan kita tuan-tuan dan puan. Insya-Allah kita sambung lagi tuan-tuan program ni. Insya-Allah kita sambung setengahnya kita masukkan personaliti baru, doktor-doktor, profesor, asatizah yang baru untuk kita rehatkan yang lama, kerana sudah lama tuan-tuan mereka lah letih bersama dengan kita. Jadi kita masukkan orang-orang baru tuan-tuan untuk membawakan tajuk-tajuk mungkin pendekatan-pendekatan yang
yang baru yang mungkin tuan-tuan akan memberikan satu sinar baru kepada program ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan ya, program malam ini tuan-tuan, siri pada malam ini Selasa malam Rabu. Dulu kita tidak bersiaran Selasa malam Rabu, tapi yang dalam bulan November, Disember ini kita bersiaran hari Selasa malam Rabu, Rabu malam Khamis. Hari Selasa malam Rabu, Rabu malam Khamis. Dan paginya kita terus bersiaran. Hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 5 pagi dalam satu minggu. Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad, dengan personaliti lama dan personaliti baru kita tunjukkan tuan-tuan dan puan. InsyaAllah terutama personaliti baru untuk menggantikan mengambil tempat 1/2 daripada personaliti yang tidak dapat tuan-tuan dan puan, kerana komitmen yang ada pada mereka, dan kita gantikan dengan personaliti yang baru, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, malam ni dan malam-malam seterusnya kita bincang tuan-tuan di bawah satu tajuk besar, dan tajuk ini boleh dipecah-pecah berbagai bagaian nanti tuan-tuan dan puan. Tajuknya ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat Islam dan nikmat iman. Pembicaranya tuan-tuan dan puan ialah seorang pensyarah daripada UiTM di Shah Alam, tuan-tuan, UiTM Shah Alam. Dan beliau alhamdulillah tuan-tuan, saya baru mengenali beliau tuan-tuan bila saya dijemput untuk pergi ke tempat di mana beliau mengajar, di mana beliau telah mengasaskan beberapa perkara di institusi di Sungai Buloh di sana tuan-tuan dan puan, namanya Pondok tuan-tuan, Pondok Sungai Buloh di sana, insya-Allah. Dan kita dapat bertemu dengan beliau. Dari perkenalan itu tuan-tuan dan puan, saya minta agar beliau dapat menyumbang kepada program kita, dan beliau kata insya-Allah beliau akan membantu menyumbang yang anjuran dan perhiasan kebajikan Sabah. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita telah bersiaran 2 tahun ini. Kita dapat Dr. Irfan Abdul Rashid Irfan Rusdi bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita boleh berkenalan dengan beliau tuan-tuan dan puan. Biasanya kita akan ada 1 jam tuan-tuan, pukul 9 sampai pukul 10. 9 sampai pukul 10 kita ke udara, kita akan bincangkan tajuk nikmat Islam dan nikmat iman. Okey, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Datuk sihat. Alhamdulillah. Para penonton, inilah para penonton Al-Fadhil Ustaz Dr. Irfan Haji Rusdi, tuan-tuan dan puan, seorang pensyarah, seorang pendakwah, seorang penceramah, pengkuliah yang banyak tuan-tuan dan puan mengasaskan beberapa siri ilmuwan, sama ada di kawasan penempatan beliau, ada di tempat-tempat yang lain, di masjid, di surau, di mana juga tuan-tuan beliau diundang untuk memberikan sikit tentang ilmu yang ada pada beliau untuk tatapan anggota masyarakat yang lebih luas lagi tuan-tuan dan puan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada beliau dan memperkenalkan para penonton. Inilah para penonton yang saya muliakan sekalian, Al-Fadhil Ustaz Dr. Irfan Haji Rusdi yang bersama-sama kita pada malam ini, insya-Allah. Ustaz, sikit pengenalan Ustaz, sikit pengenalan. Saya dipahamkan Ustaz menghabiskan ijazah PhD dengan Ustaz mengemukakan satu tesis PhD yang ada kaitannya ilmu Al-Quran, dan tertentu kepadanya satu jurusan yang jangan-jangan tuan-tuan, di Malaysia saya tak tahu berapa orang yang memiliki ijazah PhD atau master dalam bidang ini, iaitu dalam ilmu balaghah, dikaitkan dengan Al-Quran. Apa Ustaz boleh terangkan sikit sebagai permulaan Ustaz? Siapa Ustaz dan apa itu ilmu balaghah Ustaz? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Fadilah pula. Alamak, dia nak jadi belakang besar. Dengar teruja tadi, dengar Datuk cakap tu, alamak, aku nak cakap adalah rasa kedil walaupun badan besar tu. Rasa kedil. Baik. Terima kasih kepada Datuk Dr. Sanali, kemudian kepada Yayasan Kebajikan Sabah, begitu juga para penonton yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, seperti mana yang telah dikatakan oleh
yang berbahagia Datuk. Saya ni pengajian pengkhususan dalam bidang balaghah ni, saya memang daripada peringkat pengajian di pondok dan sampai ke universiti peringkat ijazah, begitu juga master, memang minat dalam bidang balaghah ni kerana ada beberapa perkara yang rasa ada istimewanya. Nak faham Quran dengan balaghah, sebab kalau dengan nahu tak mungkin kita boleh faham Al-Quran. Kita hanya dia membantu untuk kita memahami Al-Quran, tetapi balaghah ni mendetailkan setiap ayat tersebut. Dengan sebab itulah orang Arab yang Al-Qudama, yang terdahulu ni, mereka boleh rasa hebatnya Al-Quran tu dengan sebab bahasa yang digunakan dalam Al-Quran tersebut. Mereka tak boleh nak lawan Al-Quran tu dengan bahasa yang ada dalam Al-Quran tu. Sedangkan mereka pun penuntut orang Arab. Mereka memang bercakap Arab, mimpi pun Arab. Bukan cakap mimpi pun mimpi Arab. Tapi sebab apa mereka kalah dengan Quran? Sebab apa mereka kalah dan mereka tak mampu untuk nak lawan Quran? Jadi sebab itulah di situ ada satu benda yang begitu hebat dan begitu, kalau kita katakan, mukjizat sekali Al-Quran. Sebab itu terus hati saya, keinginan saya untuk mendalami dalam bidang perbalaghah tersebut. Sebenarnya di Malaysia ni ada banyak orang yang ada, tapi yang saya kenal ni lapis tua-tua lah. Di antaranya Dr. Rosni Samah daripada Musim, dulu Dr. Wahab daripada Allahumma salli ala Muhammad. Itu di antara orang-orang yang hebat lah dalam bidang balaghah. Dan sekarang pun ada lagi, saya ni kedil je di kalangan yang kedil. Dan saya punya pengajian saya tentang balaghah ni berkaitan dengan ilmu bayan, salah satu cabang ilmu balaghah di dalam Al-Quran, ilmu bayan. Di mana bayan ini membawa arti kata penerangan. Bagaimana Allah Ta'ala nak menerangkan sesuatu kepada manusia. Sebab kalau Allah Ta'ala nak menerangkan, contoh, kalau Allah Ta'ala nak menyatakan bagaimana tentang zatnya, dia mesti menggunakan ayat yang boleh diterima pakai oleh manusia. Kalau dah Allah Ta'ala menceritakan zatnya dan manusia tidak mampu untuk memahami tentang bagaimana penceritaan tersebut, manusia rugi dan sia-sia Al-Quran diturunkan. Contoh, dan saya sekarang nak cerita berkenaan dengan kereta terbang. Nak cerita kereta terbang tu biar orang zaman tu boleh faham dan zaman akan datang lagi dia boleh faham. Macam tu. Jadi kalau saya cerita hanya orang akan datang dia boleh faham. Orang zaman sekarang tak faham apa itu konsep kereta terbang. Maka tak guna saya menceritakan tentang perkara tersebut. Sebab tu Al-Quran tu dia boleh diguna pakai sejak daripada penurunannya sehinggalah akhir zaman. Dan setiap zaman itu mesti ada dia punya peningkatan dan kefahaman umat terhadap Al-Quran. Itulah sedikit itu berkaitan dengan apa yang saya buat kajian. Alhamdulillah. Ustaz, para penonton yang mata sekalian ya, rasa itu tadi kalau kita Ustaz bagi tahu kita, kalau dengan nahwu saja tuan-tuan dan puan mungkin tidak dapat menyampaikan, tidak dapat pergi kepada lubuk hati Al-Quran itu, kehebatan, keagungan, kemuliaan dan susunan-susunan kata-kata, perkataan-perkataan, hubungan perkataan-perkataan, bunyi-bunyi perkataan dan sebagainya tuan-tuan, kalau tidak mengkaji ilmu balaghah. Jadi tuan-tuan dan puan, rasanya antara manusia di Malaysia ini yang boleh betul-betul appreciate tuan-tuan, mungkin tidak 100% dengan ilmu tuan-tuan yang ada kepadanya, dia dapat appreciate Al-Quran itu, dapat appreciate macam mana susunan Al-Quran itu, dapat appreciate mungkin ayat-ayat yang digunakan, dapat appreciate mungkin perkataan-perkataan yang digunakan, dapat appreciate kenapa hujungnya misalnya, kalau misalnya nun, dal, tuan-tuan dan puan. Saya tak tahu, tapi saya rasa begitulah agaknya. Dan manusia yang boleh menggarap ilmu balaghah ni sudah tentulah tuan-tuan, pemikiran tentang Al-Quran ni ada lain sikit, komitmennya pada Al-Quran lain sikit. Mungkin dia tuan-tuan dengan itu dalam mengkaji mungkin lebih mudah air matanya mengalir kerana tuan-tuan dan puan wahyu yang diturunkan. Tak mungkin
ada manusia, ada makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh tuan-tuan mencipta, mengadakan baris-baris perkataan-perkataan, pilihan-pilihan perkataan, ayat-ayat dan sebagainya serupa dengan Al-Quran. Memang banyak cabaran-cabaran Al-Quran yang terhadap insan, terhadap kita tuan-tuan insya-Allah. Baik Ustaz, jadi yang itu tentang balaghah Ustaz. Yang kita nak cerita ni Ustaz, alhamdulillah kita akan daripada masa ke semasa, saya harap tuan-tuan Ustaz akan sentuh-sentuh sikit balaghah ni supaya saya terutamanya Hasan Ali ni celik sikitlah. Bukan celik hanya membaca Al-Quran, bukan celik hanya tengok terjemahan Al-Quran, bukan hanya celik setakat kita tuan-tuan mentadabbur Al-Quran, tetapi agaknya kalau dapat dicelikkan tuan-tuan kehebatan Al-Quran, ciri-ciri apa pun, romantisismenya, ciri dia punya fiziknya, dia punya sentimental valuesnya, dia punya seninya, masya-Allah tuan-tuan, itulah Al-Quran. Jadi Ustaz, yang kita nak cerita pada malam ini dan malam-malam seterusnya ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Ustaz, saya nak tanyakan nikmat Islam dan iman. Kita boleh sebut nikmat ni Ustaz. Dia biasanya pergi pada panca indera kita. Nikmat mata memandang, nikmat telinga mendengar lagu-lagu yang dimainkan, lagu Chopin Arabian Night tu misalnya, punya sedap tuan-tuan. Yang tak boleh tidur pun boleh tidur, yang tak mengantuk pun boleh mengantuk mendengar lagu-lagu itu. Ataupun yang disentuh dengan lidah, nikmatnya makanan, nikmatnya musang king dan sebagainya. Masya Allah, nikmatnya ais, nikmatnya cendol. Tuan-tuan nampak apa juga yang kita buat tuan-tuan. Tangan kita memegang, nikmatnya, halusnya, seperti sutera. Tapi bila kita sebutkan nikmat Islam, nikmat iman, adakah macam mana kalau kita bandingkan nikmat yang diberikan nikmat fizikal manusia macam ini, macam mana kita nak mengatakan nikmat Islam, nikmat iman itu dibandingkan dengan nikmat yang superficial yang saya sebutkan tadi Ustaz? Macam mana Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, dalam banyak-banyak nikmat yang disebutkan oleh Datuk tu, ada satu nikmat yang paling besar sekali. Nikmat yang paling besar yang memang itu dinamakan sebagai nikmat. Apa agak-agak tuan-tuan? Memang nikmat ni memang besar. Dan memang kita pun menanti-nantikan ketibaan nikmat tersebut ataupun kita dapat grab nikmat tersebut. Apa nikmat tu? Nikmat itu adalah ru'yatu wajhillahi ta'ala. Melihat wajah Allah Ta'ala. Kalau dengan nikmat melihat wajah Allah Ta'ala itu disebutkan oleh para ulama, itu merupakan nikmat. Agak-agak tuan-tuan, nikmat itu boleh dilihat pakai mata ataupun boleh didengar pakai telinga, boleh dirasa melalui lidah, disentuh melalui tangan ataupun bagaimana. Itu apabila kita bicarakan nikmat. Sebab apabila kita menceritakan berkenaan nikmat, satu benda yang kita rasa seronok, kita asyik, kita suka dan sebagainya, kita kena tahu apa nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar yang memang the highest lah, paling tinggi sekali, paling over sekali, paling hebat sekali. Yang ni tuan-tuan kita akan dapat dalam syurga. Nikmat ni. Apa ni Datuk ceritakan tadi? Kita boleh makan durian musangking, kita rasa nikmat. Yang kita nak kaitkan dengan iman dan Islam ni, dengan Islam dan iman ni, apa benda yang paling nikmat sekali? Yang ni yang kita nak buat sentuhan yang Datuk buat pada hari Selasa, malam Rabu, malam Khamis ni, masya-Allah, satu program yang saya rasa tuan-tuan tak boleh tinggal. Sebab kita nak merasai nikmat duduk dalam Islam, nikmat duduk dalam iman. Nak dapat nikmat duduk dalam Islam, nak dapat nikmat duduk dalam iman, bukan semua orang boleh dapat. Bukan semua orang boleh dapat. Kalau saya dalam bidang pengkajian balaghah, memang macam Datuk katakan tadi, menitis air mata bila baca Quran yang macam ni ceritanya, masya-Allah, betul. Sampai bagaimana saya boleh bayangkan bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain yang seronok dengar Nabi baca Quran. Allah. Keseronok dengar Nabi baca Quran tu, rupanya mereka ada nikmat, tapi sebab apa mereka lawan? Sebab apa masih mereka lagi mengingkari Nabi? Bila mana berdepan dengan Nabi, mereka lawan Nabi, hina Nabi, kutuk Nabi. Tapi bila mana malam-malam mereka cuba curi dengar, Nabi dengar apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi bacakan. Masya-Allah. Ini sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita bicara sampai tahap ni, sebenarnya kita ni hati kita sahaja nak boleh terima ataupun tidak. Telinga kita dah boleh terima, mata kita dah boleh terima, lidah kita, tangan kita dah boleh terima yang dikatakan iman dan juga Islam ni.
Tetapi kalau kita masih belum lagi boleh terima, hati kita masih lagi tertutup. Hati kita masih lagi dikunci. Hati kita masih ada lagi padlock. Padlock. Minta maaf, padlock. Padlock kuda tu. Teringat kuda. Allah sallallahu alaihi wasallam. Padlock tu, hati kita masih lagi dikunci. Hati kita masih lagi digahari. Sebab tu hati kita tak terbuka. Betul, kita nak ada sentuhan, nak bagi boleh terbuka sikit. Dengan ayat-ayat Quran, dengan tadabbur makna-makna dan masya-Allah. Sebab Allah Ta'ala menggunakan perkataan ini, tidak perkataan itu semua satu bahrun, satu lautan yang begitu luas yang kita nak bicarakan. Ilmu Allah Ta'ala ni memang cukup luas. Jadi yang saya boleh ceritakan sikit saya, mungkin tak sampai setitik pun air di lautan itu, tak sampai pun apa yang kita nak kongsikan ni. Baik, tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita menceritakan nikmat Islam dan juga nikmat iman, dia berada pada dua kalimah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini di antara sebutan nikmat. Tapi tuan-tuan, kalau saya bagi perkataan ni pada orang Arab senang dia nak sebut, baik Yahudi, baik kafir, tapi di kalangan Arab lah. Okey, cuba sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, senang dia mereka nak sebut, itu bahasa mereka. Tetapi kita ni orang Melayu lah, kita katakan Melayu ni, nak sebut kalimah syahadah tu, Masya Allah, dia rasa macam satu benda yang cukup berat. Padahal tuan-tuan, kalau kita rasa nikmat apabila sebut perkataan tersebut, kita akan menitiskan air mata, Masya Allah, kita akan dapat rasai terbukanya pintu hidayah seseorang untuk mengucapkan kalimah tersebut. Yang pertama sekali, sebab apa kita sebut asyhadu, tidak sebut perkataan a'lamu, akhbaru, ataupun kita kata atakallam, ataupun a'taqid. Ini bahasa-bahasa Arab ni, saya terjemahkan. Yang pertama sekali, sebab apa kita tak sebutkan perkataan saya tahu, tapi kita sebut saya bersaksi, aku bersaksi. Sebab apa tak kata aku tahu? Kalau kata contohlah, aku tahu tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, sekadar a'lamu, aku tahu, tak jadi lagi, tak ada rasa nikmat lagi. Kalau sekadar kamu mengatakan bahawasanya aku faham, afhamu, aku faham, tak rasa nikmat lagi. Ataupun saya yakin, ataupun saya beriktikad, tak jadi lagi. Tetapi nak jadi syahadah tersebut, nak jadi Islam dan iman tersebut dengan perkataan asyhadu. Sebab apa? Why? Sebab apa asyhadu? Sebab apa tak guna perkataan lain? Sedangkan kalau nak ikutnya, perkataan a'taqid, saya berakidah, itu lagi hebat daripada perkataan asyhadu. Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan perkataan asyhadu ini dituntut beberapa perkara. Tuan-tuan nak ucapkan perkataan ni, tuan-tuan tak boleh sebut. Yang pertama, kalau tuan-tuan tidak ada ilmu. Maksudnya, kalau tuan-tuan tak yakin betul, tak kenal betul, tak pasti betul, tak tahu betul, tuan-tuan tak mampu nak sebut perkataan asyhadu, aku sanggup jadi saksi. Perkataan asyhadu ni saya suka terjemahkan, nak bagi dapat feel lagi terjemahan dia ni. Asyhadu ni, aku sanggup jadi saksi. Tuan-tuan, sanggupkah tuan-tuan nak jadi saksi ni? Saksi apa? La ilaha illallah. Itu yang kita nak jadi saksi. Program yang biasa Sabah buat dengan Datuk Hassan Ali buat ni, program untuk nak jadi saksi depan Allah Ta'ala esok ni. Kalau Allah Ta'ala tanya, mana bukti kamu yang dulu kamu kata aku sanggup jadi saksi? Mana bukti? Datangkan bukti yang kamu katakan aku sanggup jadi saksi depan Allah. Tidak ada Tuhan yang semua melainkan Allah. Kita nak tunjuk bukti apa? Kalau saya mungkin boleh tunjuk, buktinya anjung husnul khatimah. Aku buat anjung husnul khatimah. Kalau tuan-tuan, apa tuan-tuan tunjuk bukti? Saya belum tentu lagi nak boleh tunjuk bukti depan Allah Ta'ala. Sebab tu saya masih lagi mencari bukti dan nak menunjukkan kesaksian saya bahawa saya sedang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana tu?
Alhamdulillah. Ustaz, boleh anda menjelas sikit Ustaz? Boleh, Alhamdulillah. sila. Saudara, para penonton dan mata sekalian, Ustaz sudah mengulas tadi tuan-tuan dengan belum mendalam lagi. Ini belum mendalam lagi tuan-tuan. Saya rasa ini baru level 1 lagi tuan-tuan. Level 1. Kalau dah segi pada balaghah dan sebagainya tuan-tuan dan puan, mungkin level 2, level 3, level 4, level 5. Masya-Allah tuan-tuan dan puan. Maknanya tuan-tuan dan puan, Al-Quran satu kitab yang tak mungkin mana-mana manusia can fathom, boleh menyelam tuan-tuan melihat apa yang ada khazanah Al-Quran itu. Bukan saja khazanah coveragenya, bukan saja khazanah perbincangannya, bukan saja khazanah mauduk-mauduknya, tapi dari segi balaghah yang disebut Ustaz tadi tuan-tuan dan boleh menitis air mata. Memang boleh menitis air mata. Kenapa perkataan ini? Kenapa lawannya perkataan ini? Kenapa perkataan ini diikut oleh perkataan ini? Kenapa sebelumnya perkataan ini? Masya-Allah tuan-tuan dan puan. Saya mendengarnya, walaupun saya tidak ada ilmu dalam bidang ini tuan-tuan. Saya mendengarnya, saya dah rasa kagum tuan-tuan. Belum lagi mendengar Ustaz punya cerita tuan-tuan. Kalau betul-betul Ustaz menceritakan, kita bagi contoh-contoh dalam Al-Quran. Ya Allah tuan-tuan, ya Allah. Tuan-tuan, dan saya nak sebut tuan-tuan, kalau begitulah kajian mengenai Al-Quran tuan-tuan dan puan, bayangkan kalau ada di antara kita tak baca Al-Quran, tak baca pun tuan-tuan. Kalau ada umur kita yang umur 73 tahun, lagu saya ni, tapi tak apa nak reti baca Quran. Tak reti lagi nak sambung perkataan Al-Quran. Tak reti lagi nak sebut-sebut tuan-tuan. Tidak satu huruf Al-Quran itu. Tidak satu surah tu. Nak sebut makhrajnya, sifat huruf dan sebagainya. Tak boleh lagi tuan-tuan. Apalagi tajwidnya dengan matnya, dengan nun sabdunya, dengan mim sabdunya, gunaknya. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Tak Ustaz, tapi saya nak kita tinggalkan sebentar itu Ustaz. Saya nak yang Ustaz punya mukadimah tadi. Mukadimahnya Ustaz mengatakan nikmat yang tertinggi sekali. Tak ada nikmat lagi dah. Ialah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Qiyamah, Ustaz lebih tahu daripada saya, ayat 22-23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari akhirat itu, muka orang-orang yang beriman berseri-seri. Kenapa? Melihat kepada Tuhannya, melihat wajah Tuhannya. Ustaz, Masya Allah Ustaz, boleh tak? Ini pun perbincangan ni dah banyak Ustaz. Ana pun dah lalui perbincangan ni agak dah lama Ustaz. Tapi ialah kita tak berani sangat. Ana memang langsung tak berani nak mengulas hal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Taala, macam mana pertemuan dan sebagainya. Ustaz, kalau Ustaz dapat sikit Ustaz sentuh malam ni sebagai satu nikmat. Ustaz tadi menyebutkan nikmat tertinggi, par excellence nikmat, the highest form of nikmat. No other nikmat is higher than the nikmat of melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz kita sikit kita sentuh, kita cuit hati penonton dengan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Wujuhi yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ini di antara petikan ayat yang memang kalau kita ceritalah tentang orang dalam mimpi dia mimpi kita tengok muka dia, tiba-tiba muka dia tersenyum. Apa yang gambarkan muka kita? Apa yang kita gambarkan? Dia ni mesti mimpi nikmat. Itu baru dia senyum dalam mimpi. Kita pun tak tahu dia sedang buat apa dalam mimpi itu, tapi kita tengok dia senyum pun, Allahu Akbar, cukup hebat. Baik tuan-tuan nak pergi melangkah, nak boleh tengok satu nikmat yang paling besar sekali, iaitu melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajah Allah Subhanahu Wa Taala dan keadaan yang sebenar. Tuan-tuan kena faham dan kena tahu. Di mana kita akan tengok? Itu di mana? Tempat yang kita akan tengok. Adakah boleh kita tengok di rumah kita? Ataupun kita boleh tengok di mana-mana tempat, di masjid, di surau dan sebagainya? Okey, berkenaan dengan tempat. Nabi SAW apabila pada malam Al-Isra' wal Mi'raj, yang mana Nabi naik ke langit, naik sampai Sidratil Muntaha, naik sampai melepasi alam lahut, alam malakut, alam jabarut dan alam-alam yang lain ni, yang saya cuba sebutkan. Saya sebut dulu, saya tak mau nak menghuraikan alam-alam tersebut, nanti lagi panjang. Alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Dan selepas daripada melepasi segala alam tersebut, Jibril suruh Nabi pergi sendiri. Sebab apa? Jibril tak boleh pergi. Kalau aku pergi, aku akan bakar, aku akan dibakar. Aku tak mampu nak pergi, tak mampu nak melepasi alam-alam tersebut. Tuan-tuan dirahmati Allah.
Nabi pergi ke sana, Nabi melihat wajah Allah Subhanahu. Inilah satu-satunya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh dan pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk lain tak pernah tengok. Jibril tak pernah tengok. Malaikat yang duk menanggung Arasy tak pernah tengok. Lauhul Mahfuz tak pernah tengok. Qalam tak pernah tengok. Semuanya mereka tak pernah melihat Allah Taala kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah. Kemudian dia turun, dia bagi tahu kepada kita. Dia ajak semua kita tengok wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak ajak kita semua menggarap nikmat tersebut yang disebutkan dalam satu hadis, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal beragama kenal Allah. Maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, nak tengok Allah kena kenal Allah. Nak kenal Allah Taala, macam mana nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ni persoalan dia. Ini melibatkan akidah dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan dirahmati Allah, segala perkara yang Allah Ta'ala ciptakan, tanda-tanda pokok, langit, bumi, semua ni adalah tanda-tanda untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar melalui alam, belajar melalui alam, belajar melalui Al-Quran, belajar melalui apa saja benda yang Allah Ta'ala, semua Allah Ta'ala ciptakan, sehingga kan perangai kita pun boleh kita belajar. Daripada perangai kita ni, yang bodohnya, yang baiknya, yang buruknya dan sebagainya ni, yang ni pun kita boleh belajar untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang dirahmati Allah. Tak ada, semua, tak ada benda pun yang boleh menghidupkan kita, yang boleh menjadi batas, menjadi tembok untuk kita kenal Allah Ta'ala. Buka je mata, kenal Allah. Pegang, sentuh, rasa, dengar, lihat, semua benda ni boleh mengajak kita untuk kenal Allah. Supaya nanti bila mana kita dah kenal Allah, kita akan dapat masuk dalam syurga dan merasai nikmat yang paling besar ni. Nikmat yang paling hebat. Apa yang disebutkan dalam Quran? Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Cahaya muka yang bercahaya-cahaya, yang berseri-seri, orang yang masuk syurga. Yang masuk syurga dalam keadaan selepas daripada kena balun dalam neraka pun ada. Yang kena balun dalam neraka ni tuan-tuan, kena balun dulu, kena hantam dulu, kemudian lepas tu baru masuk dalam syurga. Ada kesan dia, tapi taklah nampak terjejas sangat. Allah Ta'ala hapuskan kesan tersebut sehingga kan mukanya bersinar dan berseri-seri. Tuan-tuan, kalaulah dalam kalangan kita ni disebut ada 10 orang yang bakal menerima hadiah istimewa pada malam, masing-masing senyum tak? Walaupun nama dia tak disebut lagi. Oh, akulah rasanya malam ni kita akan bagi setiap orang 1 juta contoh. Ataupun setiap orang yang hadir pada malam ni kita pilih dalam ni 10 orang, kita nak bagi cabutan barakah, cabutan yang bertuah. Cabutan ni kita nak semua masing-masing merasakan aku kot. Bila mana numbernya disebut, mungkin aku seronok lah, sebuah hati. Tiba-tiba memang number yang dia pegang itu, memang nama yang dia pegang itu, memang nama tu disebut. Allah Akbar, mukanya berseri-seri, indah, cantik, bersinar-sinar. Begitu juga kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tengok muka dia. Sebab Allah Taala kata wujuhun yawma idzin nadhirah. Kataan nadhirah itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Muka tu sendiri, wujuh, sebenarnya muka ni dia tidak akan boleh mendatangkan cerah. Tengok tuan-tuan, muka saya dengan muka Datuk, mana lebih cerah? Masih gelap sikit sebab lampu jauh. Lampu tak suluh ke muka. Jadi kalau muka ni nak dicerahkan, dia kena ada lampu. Bila kena ada lampu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itulah yang dikatakan muka itu dicerahkan. Bukan muka itu yang cerah secara sendirinya. Dan faham tak maksud saya ni? Ni dia masuk sikit ni. Elemen balaghah. Muka itu dia tidak boleh bercahaya sendiri kecuali ianya dicahayakan. Okay? Kecuali matahari lah. Matahari itu memang dirinya sendiri itu bercahaya. Kalau macam tiang,
Macam apa lagi kalau kita kata muka, contoh kita ambil muka ni kalau nak bagi cerah kena bubuh cahaya. Kalau nak bagi nampak putih kena bubuh masukkan foundation yang boleh kita sapu dekat muka, letak bentak lah apa semua lah, jadi cahaya, jadi cerah. Dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Tiba-tiba pada dalam ayat ni Allah Taala kata muka mereka itu nadhirah, bercahaya dengan sendirinya. Allahu Akbar. Bagaimana muka boleh bercahaya dengan sendirinya? Muka mereka secara automatiknya mengeluarkan cahaya. Allah. Ini yang dikatakan. Apabila muka itu adalah muka yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, setiap inci daripada kulit kita ni, setiap cm yang ada pada kulit kita ni ingin nak melihat Allah, sehingga kan mereka terbuka segala hijab, buka hijab kulit ni sehingga kan nampak seri daripada wajah tersebut. Ini dah kita nak masuk level 2 atau level 3 lah, berkenaan dengan perkataan yang Allah Ta'ala gunakan. Sebab apa Allah Ta'ala tidak menggunakan wujuhun yawma'idhin munawwarah. Pada hari itu cahaya muka mereka itu dicahayakan dengan cahaya yang lain. Tetapi Allah Ta'ala kata wujuhun yawma'idhin munawwarah. Nadrah ni dia kita kata lebih kurang macam segar, bugar, nampak ada serinya walaupun orang tu kulit hitam sekalipun. Tuan, ada orang yang kulit hitam kita tengok dengan sebab pesan daripada iman dan Islam yang ada pada jiwa dia, muka dia kita tengok Masya Allah, nampak seri, nampak tenang di hati. Kulit hitam. Ada orang yang kulit putih, Allah Ta'ala kusamkan pandangan mata kita sehingga kita nampak kepada mukanya tu, Masya Allah, tak ada apa daripada muka dia. Tak nampak cahaya semua, padahal dia tu putih. Tapi sebab apa? Tak nampak iman dan tak nampak Islam yang ada pada muka tersebut. Sebab itulah muka ni paling penting. Muka ni adalah perkara ataupun satu part of body yang paling baik, yang paling penting untuk kita jaga. Sebab inilah yang akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada muka kita dan seluruh kita. Sebab apa dikaitkan dengan muka, tidak pada tangan? Okey. Contohnya kita nak menghadap Tuhan. Kita menghadap sebab apa Allah Ta'ala sebut muka saja, tidak tangan. Tidak body, tidak badan kita. Tidak apa kita punya kaki kita yang pergi menghadap, tetapi sebab apa dia sebut muka. Di sinilah tanda kepada kemuliaan seseorang. Kemuliaan yang Allah Ta'ala muliakan kepada orang yang berakidah, yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, orang yang ada nikmat tersebut. Yang inilah kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan pada hari kiamat nanti. Di dalam syurga nanti Allah Ta'ala nak berikan kemuliaan kepada muka-muka orang yang mana jadi telah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya muka ni, Datuk, dalam Quran memang banyak perkataan-perkataan muka yang Allah Ta'ala guna. Aina tuwallu sama Allah untuk dia. Aina tawajjahta, ke mana kamu nak menghadap, kamu menghadaplah kepada muka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Ta'ala sendiri pun mengibaratkan muka. Sebab apa? Kita perlu menjaga keadaan muka dan sebagainya. Nanti kita akan bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebab muka ni adalah satu part of body yang mulia. Sebab kalau malu pun tutup muka, kalau seronok pun tunjuk muka. Malu tutup muka, seronok tunjuk muka. Jadi itulah keadaannya. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, Masya Allah tuan-tuan, perbincangan pada malam ini tuan-tuan puan, walaupun yang pertama kali Dr. Irfan kita bersama dengan kita tuan-tuan, tapi perbincangannya saya fikir satu tajuk dan satu presentasi daripada Dr. Irfan yang saya rasa tuan-tuan puan kita kena terus ikuti sebab saya yakin dengan ilmu balaghah yang beliau ada, tuan-tuan tengok tadi macam mana dia mengulas tentang muka saja, keserian muka yang bersih dan diserikan tuan-tuan dan puan.
Hatta muka manusia yang hitam dan sebagainya, tuan-tuan, agaknya kurang menarik, rasanya kurang menarik. Tetapi tuan-tuan, di segi Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana keserian ada pada muka tersebut. Muka Bilal bin Rabah misalnya, Sumayyah misalnya, agaknya tuan-tuan masuk dalam kumpulan-kumpulan yang sedemikian. Tapi muka yang putih, tuan-tuan, putih, mancung hidung, mata biru, tapi tak ada seri, tuan-tuan dan puan. Apa seri-serinya itu? Tidak lain dan tidak bukan ialah seri dalaman di hati. Ustaz tadi sebut hati. Tuan-tuan, hal-hal mengenai kalau kita nak tahu cantiknya nikmat Islam, nikmat iman ni, Ustaz dah sebut tadi, Ustaz dia. Mana soal hati. Bukan kepala, tuan-tuan. Bukan otak. Tapi hati. Ustaz, boleh tak Ustaz lanjutkan sikit ya? Untuk kita dapat menikmati Islam sebagai satu nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, fungsinya is a function of heart rather than a function of intellectuality. Itu fungsi hati, bukan fungsi intelektualisme seseorang itu. Macam mana Ustaz? Baik, insan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, disebutkan sebagai al-qalbu, hati itu, spiritual, dalaman, bukan pada apa yang disebutkan sebagai intelektual. Kalau sekadar kita menyimpan iman dan juga Islam itu di akal saja, dia akan menjadikan seseorang itu hanya mampu berfikir tetapi tidak mungkin dia beramal. Tetapi kalau kita menyimpan iman dan Islam itu di hati, di samping ia menjana untuk berfikir, dia juga menjana untuk beramal. Baik, bagaimana saya katakan begitu? Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berbalik kepada perkataan ataupun perbincangan, mungkin soalan yang kedua tadi, kalau tak silap saya dah cuba kaitkan sedikit perkataan yang saya sebutkan sebagai asyhadu tadi. Perkataan yang saya sebutkan asyhadu tadi, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, asyhadu membawa kata saya sanggup jadi saksi. Saya cuba terjemahkan biar ada feel dalam meletakkan makna. Ini juga di antara peranan ahli-ahli balaghah. Bila mana nak menyampaikan sesuatu, biar ada feel. Orang rasa terkesan, orang kata Allah Akbar, mengusik jiwa, orang kata apa, boleh memberi tusukan kesedaran kepada jiwa. Itu ahli balaghah. Macam juga ahli bahasa, kalau dia menggunakan bahasa tu, Masya Allah, kita pun jadi asyik dengan bahasa yang digunakan. Baik, contoh kata asyhadu tadi, apabila kita meletakkan maknanya saya sanggup jadi saksi, perkara tersebut dia melibatkan keseluruhan anggota tubuh badan kita, mental kita, spiritual kita, fizikal kita, semua dia akan terlibat. Semua. So, saya katakan semua dia terlibat. Paling penting sekali, apabila hati nak, semua anggota akan turun. Nak. Hati bila mana dia nak mulakan, dia nak buat, dia nak usahakan, segala anggota akan turun. Akal akan cuba nak fikir, macam mana aku nak selesaikan masalah ni. Tangan dia akan cuba cari, dia akan cuba bergerak, kaki dia akan cuba melangkah, segala anggotanya dia akan kerahkan untuk melakukan sesuatu. Sebab tu kefahaman Islam itu perlu daripada dalam hati, bukan daripada mental, bukan daripada intelektual. Dia mesti daripada dalam hati, daripada keinginan jiwa yang nak. Bila mana daripada keinginan jiwa yang nak, baru semua akan berlaku. Sebab tu bila kita sebut aku sanggup jadi saksi, kesaksian yang pertama sekali saya sebutkan tadi mesti dengan ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, inilah salah satu nikmat berilmu. Nikmat berilmu ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, lawan dia kepada jahil. Ilmu lawan jahil. Tuan-tuan rasa nikmat dah duduk dalam jahil. Tuan-tuan rasa nikmat dah duduk dalam jahil. Ya, orang rasa nikmat dalam kejahilan. Saya bagi satu contoh lah. Contoh, ada dua orang pemuda. Dua orang pemuda ni dia berkawan baik, cantik dan sebagainya, berkawan daripada kecil, sampailah sehingga kan sampai satu tahap umur, ayah dia, salah seorang daripada mereka ni
ayah dia hantar pergi ngaji hafiz, ngaji madrasah, pergi ngaji pondok lah gitu ya, ngaji pesantren dan kisah. Yang seorang lagi ni masih kekal dengan apa kehidupan dia, biasanya saling lepak dan sebagainya, bermain-main dan sebagainya. Okay. Kemudian tiba-tiba yang pergi belajar tadi ni, dia balik kampung. Balik kampung, jumpalah kawan dia yang lama. Bila jumpa kawan dia yang lama tadi, jumpa kawan dia yang lama, sembang, oh seronok lah, contoh aku pergi ngaji, macam-macam ilmu yang dia belajar. Tiba-tiba masjid azan. Allahu Akbar, masjid azan. Letak masjid azan tu, orang yang belajar tadi ni, dia rasa tak senang. Sebab selalunya bila mana azan, dia mesti pergi. Dia pergi mesti menyahut seruan Allah. Bila mana dia pergi bangkit, dia kata, Iman, relax. Kita lepak lah. Dulu masa sebelum kau pergi belajar dulu, kau boleh lepak aku sampai pukul 12 malam. Tapi sekarang ni orang dah azan dah, kau nak pergi dah. Tengok tu, nikmat terlalu besar. Orang yang hidup dalam keadaan jahil, adakah dia merasai nikmat dalam keadaan jahil tu? Orang yang pergi menyahut suara azan tu, dia dah rasa, oh nikmatnya aku nak pergi menyahut suara azan sebab dengan ilmu. Selepas itu dia kata, aku tak boleh lah. Bila aku dah belajar macam ni, aku dah tahu dah. Aku rasa memang kalau orang azan je, aku dah pergi. Aku dah pergi. Aku tak boleh berlepak dengan kamu. Dia kata apa? Yang jahil ni sejahil. Itulah kau. Kalau kau tak pergi belajar dulu lagi, kau dah lepak dengan aku. Kalau dia dulu lagi kau tak pergi belajar, kau dah lepak dengan aku sampai pukul 12 malam. Itulah kau pergi belajar, kau dah hilang satu nikmat lepak. Tuan-tuan dan ya Allah. Kalau itulah yang dikatakan oleh si jahil berkenaan dengan kenikmatan, maka kita akan lihat itu bukan nikmat. Oh. Itu bukan nikmat. Itu adalah elemen of azab. Salah satu benda yang menyatakan ia sedang berada dalam keadaan dia azab. Orang yang berada dalam nikmat, yang pertama bila mana dia ada ilmu, dia sanggup tunjukkan bukti dan contoh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti dan contoh ni tuan-tuan cukup payah. Nak mendatangkan satu saksi terhadap satu-satu kes, satu benda yang berat. Begitu juga kita nak mendatangkan bukti. Mungkin bukti yang kita datang tu Allah Ta'ala tolak. Allah Ta'ala tolak bukti tu. Contohlah tuan-tuan, kita buat satu kes naik mahkamah. Kita bawa bukti, bawa evidence, bawa proof dan sebagainya untuk nak tunjuk depan hakim bahawa ini aku datangkan bukti dan sebagainya. Tiba-tiba hakim tolak, ini bukan bukti, ini bukan apa evidence yang kamu perlu datangkan ke mahkamah. Kita tenung tuan-tuan, aku nak bawa bukti apa lagi? Depan kita tu Allah Ta'ala, sambil-sambil kita tunjukkan bukti tersebut, tiba-tiba Allah Ta'ala kata, ini bukan bukti, ini bukan evidence yang kamu nak tunjukkan pada aku, yang kamu sedang buat satu kerja. Tidak, ini bukan bukti iman, ini bukan bukti Islam, ini bukan buktinya. Kalau Allah Ta'ala reject kita punya bukti, reject kita punya evidence kita pada saat itu, apa kita nak buat? Nak cari mana lagi bukti? Inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuba nak cek sikit, nak kata jawab soalan pun tidak, tapi cuba nak bagi tuan-tuan berfikir. Sekarang ni kita cuba letak tangan atas kepala, tengok apa bukti aku nak cari, apa evidence yang aku nak tunjukkan depan Allah, apa proofnya yang aku nak buktikan. Yang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Tuan-tuan ya. Maknanya saudara, selain daripada tempat nak merasakan nikmat itu bukan sangat di kepala tapi di hati. Tapi tuan-tuan, pengiringnya adalah ilmu. Pengiringnya adalah ilmu, tuan-tuan. Masya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, antara agama dalam dunia ni yang sempat kita tengok, kita kaji tuan-tuan, Islamlah agama yang sangat mementingkan ilmu. Dan Islamlah agama yang telah meninggalkan tamadun ilmu yang ditiru oleh orang barat. Pada masa itu orang barat dalam the dark ages, tuan-tuan. Dia ambil ilmu Islam, dia perkembangkan ilmu Islam, refine ilmu Islam, tuan-tuan, sama ada ilmu teknologinya, astronominya, ilmu fiziksnya, ilmu matematiknya, ilmu jibranya, tuan-tuan nampak algebra, semuanya daripada ilmu Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kehebatan Islam.
tamadun ilmunya. Jadi apa guna tamadun kalau tuan-tuan tengok ya, yang dulu-dulu teman-teman yang dulu yang hebat-hebat, tuan-tuan hebat-hebat. Mereka juga ahli fizik, mereka juga ahli astronomi, mereka juga ahli kaji bintang, kaji bulan, kaji matahari, kaji lautan dan sebagainya. Pada masa yang sama tuan-tuan, mereka tunduk, sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, melelehkan air mata daripada Allah. Dengan ilmu mereka lebih hebat, mereka merasakan agungnya Allah, hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cantiknya Islam, hebatnya Islam, nikmatnya Islam. Jadi tuan-tuan nampak kalau tidak ada ilmu, tadilah dipikir orang yang ilmu, orang yang jahil. Tuan-tuan nampak macam mana dalam situasi itu tuan-tuan yang terangkan oleh Dr. Irfan. Doktor yang akhirnya doktor, kalau dapat doktor ulas ini pertemuan yang pertama doktor, ini pertemuan yang pertama. 2 minggu yang akan datang tuan-tuan 2 minggu akan datang doktor akan appear sebulan 2 kali. Minggu yang pertama dengan minggu yang ketiga. Minggu yang pertama, minggu yang ketiga. Minggu yang kedua dan minggu yang keempat diselang-seli tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tidak, sorry, saya minta maaf. Bagi saya confused dengan yang pagi tuan-tuan. Pagi kita pagi pukul 7. Dr. Irfan kita pagi ada pukul 7. Dah 2 tahun setiap pagi pukul 7 ada saja asatizah, ada saja doktor, profesor dan sebagainya bersama dengan saya, tetamu saya untuk membicarakan Islam dalam konteks kehidupan harian kita. Jadi kita akan jumpa Dr. Irfan setiap hari Selasa malam Rabu pukul 9 tuan-tuan. Kita akan jumpa dengan dia every weekly. This is a weekly program tuan-tuan dan puan. Jadi banyak masanya. Saya harap tuan-tuan kalau tuan-tuan ada komen, ada soalan tuan-tuan masukkan dalam komen dalam Facebook atau tuan-tuan WhatsApp saya apa pun tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan timbulkan dan kita akan bawa persoalan itu dalam sesi-sesi yang saya akan berada dengan Dr. Irfan. Begitu juga tuan-tuan besok minggu yang kedua, minggu yang ketiga, minggu yang keempat dan sebagainya kita akan terus membincangkan tajuk umumnya. Kita tak berganjak lagi dah. Tajuknya tuan-tuan hebatnya Islam, hebatnya iman, nikmat Islam dan nikmat iman. Terus kita akan bincangkan sehingga tuan-tuan dan puan terasa-rasa kita aku sudah ada sebutir nikmat Islam dan nikmat iman. Aku belum ada lagi. Aku nak cari sebutir nikmat itu. Sebelum aku mati, diharapkan butiran-butiran nikmat itu ada dalam hati aku untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Modal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan, yang akhirnya agaknya untuk malam ini ya doktor ya, bila kita cerita tentang nikmat Islam dan nikmat iman, macam mana hubungan dia? Dia ada dua perkara ni, nikmat Islam dengan nikmat iman. Adakah dia cantuman di antara dua perkara ataupun Islam berasing? Mungkin Islam katakanlah kita punya otak sebelah kiri, iman otak sebelah kanan, ataupun dua-dua itu bergabung. Cerita tentang Islam dan iman maknanya entitinya satu saja, not two entities, not dual entities, satu entitinya. Macam mana doktor? Baik. Wah, ini satu soalan yang sebenarnya kalau nak menguraikan soalan ini perlu lagi sejam lagi itu. Tak apalah, saya ringkaskan, menceritakan berkenaan dengan adakah iman dan juga Islam ni dua entiti yang berbeza ataupun ianya satu. Berdasarkan kefahaman yang diceritakan dalam hadis, contoh dalam hadis yang saya boleh bawakan kepada tuan-tuan berkenaan dengan hadis Jibril alaihissalam. Apabila Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam rupa bentuk seorang lelaki. Ini tuan-tuan pun tahu. Kalau tuan-tuan baca hadis 40, tuan-tuan akan jumpa hadis ni. Jibril datang kepada Nabi SAW dalam rupa bentuk seorang lelaki dan kemudian Jibril tanyakan kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam. Bila mana ditanya kepada Nabi Muhammad, ceritakan kepada aku tentang Islam. Baik. Jadi mungkin dalam macam Datuk umumkan tadi, ada pertemuan yang akan datang. Tapi cuba saya nak tanya soalan kepada tuan-tuan, tetapi nanti tuan-tuan jawab. Tuan-tuan jawab. Sebelum tuan-tuan tanya saya tanya tuan-tuan dulu. Biar tuan-tuan tak mandi tanya saya. Soalannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh Jibril datang sendiri jumpa Nabi dalam rupa bentuk manusia? Ini memang soalan alas tinggi punya soalan. Tapi tak apa, mungkin tuan-tuan boleh jawab. Kenapa Allah Ta'ala datangkan Jibril dalam rupa bentuk manusia untuk bertanya dengan Nabi tentang soalan tersebut? Kan? Ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Okay? Baik.
Itu soalannya lah. Nanti tuan-tuan boleh jawab dan tuan-tuan mungkin tuan-tuan boleh passing jawapan tuan-tuan kepada Datuk. Datuk akan tengoklah jawapan mana yang agak betul, nanti kita bincangkan. Okey. Pesan. Bila mana Nabi mentionkan pada kita, Nabi sebut, bila mana malaikat tanya, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, ceritakan aku tentang Islam. Maka Nabi pun jawab, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiz zakah. Islam. Baik. Kalau kita sebut Islam ini, just ucap kalimah syahadah, solat, kemudian menunaikan zakat, puasa dan haji. Itu 5 rukun Islam. Bila mana ditanya pula tentang iman, apa itu iman? Akhbirni anil iman. Ceritakan, kabarkan kepada aku, royak kat aku, royak ke ku, boleh juga. Kelantan boleh tu ni. Dalam jemaah kita ni ramai Kelantan, ada Kedah, ada. Tapi seronok dengar bila Datuk sebut lagu. Tuan-tuan tahu tak lagu? Bukan lagu tu lirik lagu dah kan. Lagu mana? Lagu tu cara maksudnya. Lagu mana nak abang Alibah ni? Tu lagu tu penting tu. Kena ingat kata lagu. Nanti lepas ni akan ada lagi kata lagu-lagu yang kita akan sebut. Ini bukan kita nak mainkan lagu, nak menyanyi, nak nasyid, tidak. Tapi cuma nak cerita kata lagu tu. Baik. Bila mana apa disebut pula berkenaan dengan iman? Apa yang Nabi sebut? Kamu beriman dengan Allah, kamu beriman dengan malaikat, kamu beriman dengan Rasul. Adakah dia itu merupakan dua perkara yang berbeza ataupun ia adalah entiti yang sama? Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia diseparatekan ataupun dia dibahagikan dengan penggunaan istilah saja. Kalau tuan-tuan melakukan, contohlah saya bagi tahu macam ni lah, black and white. Bila ada black, mesti ada white. Kalaulah dalam tulisan satu surah dia ada black tulisannya, mesti di sampingnya kena ada white. Mesti ditulis atas kertas yang putih. Kalau kata otak kanan, mesti kena ada kiri. Dia satu benda yang melengkapi, saling melengkapi. Walaupun tuan-tuan kata, kita ambil Islam sajalah. Islam itu diibaratkan seperti tangan kanan. Tak sempurna kalau tuan-tuan buat kerja tak ada tangan kiri. Ini sebagai apa kita katakan gambaran ringkas. Kalau kita nak berjalan pakai satu kaki, mungkin ataupun tidak? Tak mungkin tuan-tuan. Walaupun nampak kaki kanan, kaki kanan peranan dia macam lain, kaki kiri peranan dia macam lain, walaupun berbeza dari segi peranan, tetapi mereka itu saling melengkapi. Begitu juga iman dan Islam itu, walaupun nampak ada perbezaannya, yang Islam itu lebih kepada fizikal luaran, tetapi dia juga melengkapi yang batin. Seperti mana kalau disebut zahir, dia mesti ada batin. Kalau disebut tinggi, mesti ada yang rendah. Disebut yang jauh, mesti ada yang dekat. Disebut yang kecil, ada yang besar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah yang saya boleh gambarkan pada tuan-tuan. Iman dan juga Islam adalah, walaupun dia ada dua entiti yang berbeza, tetapi dia saling melengkapi. Dan mesti ada. Kalau tuan-tuan tak ada dua-dua ni, tuan-tuan diibaratkan orang yang cacat. Kalau tuan-tuan cacat, tuan-tuan boleh parking di tempat OKU. Kurang-kurang payah. Itu je tuan-tuan, ada nikmat tuan-tuan tu. Ada nikmatnya boleh parking di tempat OKU. Tapi tuan-tuan berjalan, tuan-tuan nak berlari tak sempurna, nak berjalan tak sempurna. Tuan-tuan hanya ada isyarat yang sedikit, ada nikmat yang sedikit saja. Kalau tuan-tuan ambil satu, tidak ambil kedua-dua. Sebab kedua-duanya saling melengkapi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tuan-tuan, para penonton yang hormati sekalian, ya, dalam masa 57 minit itu, tuan-tuan, 57 minit kita sudah membincangkan persoalan nikmat, ya, nikmat Islam dan nikmat iman, di mana Ustaz tadi memulakan dengan konsep asyhadu alla ilaha, aku nak saksi, aku menjadi saksi, persaksian, kesaksian itu, tuan-tuan dan puan, ya. Yang kedua telah juga disebutkan tadi persoalan hati, tuan-tuan, ya. Di mana letaknya kalau kita katakan nikmat, kasih, sayang, cinta, tuan-tuan, di mana? Dikepalakan di hati. Dan Ustaz telah menerangkan dengan membuatkan contoh-contoh, tuan-tuan, tempatnya adalah hati. Nikmat Islam di hati, nikmat iman apa lagi lah, tuan-tuan dan puan.
Bahkan yang pada Ustaz tadi, kalau Islam itu nampaknya macam lebih kurangnya, tapi ada juga unsur-unsur batin, lebih kurangnya yang zahir. Tetapi iman ini nampaknya lebih kepada batiniah, lebih kepada kedalaman. Dan itu Ustaz juga menyebutkan bila saya menanyakan persoalan tadi, ingat tuan-tuan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz sudah menerangkan tuan-tuan macam mana caranya, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saja makhluk yang namanya manusia, satu je. Laut tidak dapat melihat, bumi tak dapat melihat, langit tidak dapat melihat, matahari tak dapat melihat, bulan tak dapat melihat, gunung Everest tak dapat melihat. Yang dapat melihat ialah tuan-tuan seorang makhluk namanya Yatul Insan, namanya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril dan malaikat-malaikat semua tak dapat tengok wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi saudara Nabi saya, Nabi akhir zaman, yang dengannya tuan-tuan dibawakan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ustaz nanti saya dalam pekan-pekan yang akan datang, saya harap ustaz dapat sentuh-sentuh, masukkan sikit elemen balaghah, sebab kita nak tengok tuan-tuan dan puan, seronoknya kita ada Quran, seronok kita baca Quran, seronoknya kita baca macam seperti syair-syair tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan baca, tengoklah macam mana susunan Al-Quran, ayat-ayat yang saya yang tak berapa reti ni pun tuan-tuan dan puan memanglah tuan-tuan, dalam bodoh saya ni pun kagum. Bodoh ada kekaguman apalagi orang yang celik, orang yang berilmu, ilmu Al-Quran macam doktor, ilmu balaghah macam doktor. Sudah tentulah tuan-tuan, dia punya lain tuan-tuan lain dia punya kefahaman, lain dia punya komitmen, lain dia punya tuan-tuan dan puan kata dia punya cedok itu lain sikit dibandingkan dengan saya. Dan yang keempat yang dibincang oleh Ustaz tadi tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan soal ilmu tuan-tuan. Ini soal ilmu, penting soal ilmu. Tak sama orang yang ilmu dengan orang yang tidak berilmu tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi untuk kita dapatkan nikmat Islam, nikmat iman, kalau jahil tuan-tuan tadi, jahil dengan ilmu. Jahil tuan-tuan, tak tahulah. Kalau jahil tu nampaknya dia kata, Ustaz kata tadi macam apa? Makin cacat lah kita tuan-tuan, cacat. Tuan-tuan bayangkan, orang Islam yang supposedly to be the best of all the creations of God, tapi kita macam cacat. Boleh pakai kita dekat OKU tuan-tuan, Ustaz kata. Masya Allah tuan-tuan. Di situlah tempat kita tuan-tuan. Kalau kita jahil dengan Islam, jahil dengan ilmu-ilmu Allah, jahil dengan ilmu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sebagai penutupnya, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Kita akan berjumpa lagi Ustaz, kita akan kupas lagi. Insya-Allah saya harap tuan-tuan, saya harap tuan-tuan pertemuan para penuntut, insya-Allah dalam pertemuan berikutnya tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan akan merasakan nikmat ilmu ni, nikmat ilmu. Selalu dia tuan-tuan ilmu dia mendatar begitu je. Tapi yang ini tuan-tuan, bila ilmu ini disentuh mengenai hati, disentuh mengenai jiwa, disentuh mengenai perkara yang kita tidak fikir, tetapi sudah disatukan pemikirannya oleh Allah yang tak mampu kita nak berfikir, diletakkan di hadapan kita. Masya Allah, terasa kerdilnya pemikiran kita, kerdilnya perkataan kita, kerdilnya kita tuan-tuan dalam kita nak menatap kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam 6,666 ayat, 114 surah, 30 juzuk yang namanya Al-Quran tuan-tuan. Jadi insya-Allah daripada masa ke semasa kita akan tengok tuan-tuan, kita akan cedok ilmu balaghah itu. Kita akan masukkan supaya timbul satu kekaguman, bukan kagum begitu saja. Kagum dan keseronokan dan keinsafan bahawa Allah telah mengurniakan kepada kita Al-Quran. Bacalah Al-Quran, tadabburlah Quran, hayatilah Al-Quran, Qurankan keluarga, Qurankan rumah tangga, Qurankan masyarakat, dan Qurankan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, rasanya itu sajalah malam ni pertemuan kita malam. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih pada para penonton. Jangan lupa sebarkan tuan-tuan, tolong tuan-tuan like and share. Please do it. Use your fingers. Just click like and share. InsyaAllah tuan-tuan, minggu depan kita jumpa lagi pada waktu yang sama pukul 9 hari Selasa malam Rabu pada minggu depan bersama dengan Dr. Irfan Rusdi, insyaAllah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan kompleks Nurul Khatimah yang dipaparkan dalam skrip sekarang ini, yang adalah tentang buku organisasi Kaiku yang boleh didapat sekarang, dan yang ketiga adalah LMC atau masyarakat center, iaitu sebuah pasca yang mengambil pelajar anak-anak berumur 12 sampai tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya ingin minta teman-teman para guru dan seluruh anak yang ada kemungkinan untuk kita mendapatkan insyaAllah. Tuan seluruh ini kalau ada imbuhannya semuanya kita masukkan dalam minta tuan perempuan menerima, minta tuan menghifaz, minta tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program kompleks. Jadi kalau kita kupas